Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kali ini kita akan belajar ikatan kimia iaitu topik yang keempat. Okey, apakah ikatan kimia? Jadi ikatan kimia ni terbentuk apabila dua atau lebih atom berpadu. Dua atau lebih atom-atom unsur berpadu. Okey, jadi terdapat dua jenis ikatan, ikatan ionik dan juga ikatan kovalen. Jadi untuk kali ini kita hanya fokus pada ikatan ionik ataupun ikatan ion. Okey. Jadi bagaimanakah ikatan ion ni terbentuk? Ikatan ionik terbentuk daripada gabungan logam dan juga bukan logam, unsur logam dan juga unsur bukan logam. Jadi logam ni, macam mana kita nak tahu satu unsur tu adalah unsur logam? Jadi kita tengok pada, kita lihat elektron valence. Jadi kita dah belajar elektron valence kan, susunan elektron valence. Jadi kalau susunan elektron valence dia tu satu, dua ataupun tiga, atau dengan kata lain, unsur tu berada pada kumpulan 1, kumpulan 2 atau kumpulan 13 ya. Tu kita panggil dia adalah unsur logam. Contohnya 21, 282, 283. Jadi kita boleh nampak kat sini elektron valence dia 1 atau 2 atau 3. Jadi ini adalah logam. Jadi syarat pertama untuk membentukkan ikatan ionik dia mesti logam. Okey. Logam bergabung dengan bukan logam. Okey, jadi kita tengok pula bukan logam ni apa. Jadi bukan logam ni adalah unsur yang mempunyai ataupun atom yang mempunyai elektron valence 5, 6 ataupun 7. Jadi dengan kata lain, unsur ni berada pada kumpulan 15, 16 dan 17. 18, kenapa tak ada 18 kat sini? Kalau awak faham, 18 sebenarnya dia dah mencapai susunan elektron oktet ataupun susunan elektron duplet yang stabil. Dia dah stabil lah. Jadi dia tak akan membentuk ikatan dengan mana-mana unsur. Jadi contoh bukan logam ni, unsur yang mempunyai susunan elektron 24, 285. 24 ni bukan 24 ni, 285, 26, 287. Dia hanya kumpulan 15, 16, 17. Kumpulan 14 ni bukan ya. Okey. Jadi bagaimanakah ikatan ion ni terbentuk? Okey, kita tahu dah dia melibatkan logam dan bukan logam kan. Jadi bagaimana? Jadi dia melibatkan pemindahan elektron. Ingat pemindahan elektron. So elektron logam akan melepaskan elektron kepada yang bukan logam. Atom logam akan melepaskan elektron kepada bukan logam. Jadi logam ni akan membentuk ion positif. Ion bercas positif. Lepas elektron, lepas something yang negatif, dia akan jadi positif. Bukan logam pula dia terima elektron. Jadi kalau dia terima satu, contohnya dia terima satu kan, dia akan jadi negatif satu. Ion bercas negatif satu. Tengoklah dia terima berapa elektron. Jadi kesimpulannya kita boleh buat ikatan ion ni terbentuk apabila logam melepaskan elektron kepada bukan logam. Atom bukan logam. Okey, seterusnya kita lihat sifat fizik dulu. Sebelum kita tengok bagaimana pembentukan ikatan berlaku, kita lihat sifat fizik dahulu. Jadi bagaimana sifat fizik dia macam mana untuk ikatan ion ni? Bila kita sebut sifat fizik, dia merujuk kepada takat lebur lah. Takat lebur dan takat didih sebatian ion ni. Sebatian ion ni sebatian yang mempunyai ikatan ion. Ikatan ionik. Jadi takat lebur dan takat didih tinggi. Kenapa tinggi? Penerangan dia wujud daya tarikan elektrostatik yang kuat antara ion. Daya tarikan elektrostatik ini ialah daya tarikan antara ion bercas positif dan juga negatif. Dia kuat. Bila kuat, banyak tenaga haba diperlukan untuk mengatasi daya tarikan
tersebut. Okey. Yang kedua, sifat fizik sebatian ion yang kedua ialah sebatian ni dapat mengkonduksikan elektrik dalam keadaan leburan ataupun leburan atau aqueous. Dalam keadaan berpecah dia tidak boleh mengkonduksikan elektrik. Kenapa? Sebab dalam keadaan berpecah ion tidak bergerak bebas. Tapi kalau dalam keadaan leburan atau aqueous, ion bergerak bebas. Dan sifat fizik yang lain adalah sebatian ion ni dia larut dalam air tetapi tidak larut dalam pelarut organik. Okey. Jadi sifat fizik dah, kita terus lihat kepada bagaimanakah ikatan ion terbentuk. Jadi kita terus lihat contoh soalan. Jadi soalan biasanya dia akan tanya macam ni. Pilih dua unsur yang boleh membentuk sebatian yang mempunyai takat lebur dan takat didih yang tinggi. Jadi bila disebut macam ni kita tahu terus. Ini adalah sebatian ion. Jadi sebatian ion yang ni kita kena terang pembentukan ikatan ion. Okey. So tengok soalan dia. Terangkan bagaimana sebatian itu terbentuk. Jadi sebatian ion. Dan lukis susunan elektron untuk sebatian tersebut. Jadi inilah yang kita nak tengok hari ni. Jadi dekat sini ada tabel kan, unsur P, Q, R, S. Nombor proton 11, 10, 6, 2, 8, 7. Bila tengok macam ni, unsur mana yang boleh membentuk sebatian ion? Jadi kita tengok, kita buat susunan elektron. Jadi P kat sini 281, S 287. R 24, kumpulan 14 tak terlibat, dia bukan logam tapi dia tak terlibat untuk ikatan ion. Q 210. 210 dia dah telah mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Jadi sebatian ion ni terbentuk antara P dan S. Jadi kita lihat bagaimana ikatan ion tu terbentuk. Okey. Jadi 281 kita lukis ni lukis. Kalau susunan 281 kita lukis macam ni, ada bulat-bulat ni. Jadi nampak kat sini ni nukleus 281. Jadi satu dia nak capai susunan elektron oktet yang stabil, dia akan lepaskan satu elektron kepada bukan logam. Yang ni 287 kan, atom. Jadi atom P, atom S. Okey, atom P melepaskan satu elektron kepada atom S. Jadi dia akan membentuk ion. Yang ni sebenarnya adalah natrium ni. Jadi kita tulis P sebenarnya kat sini. P dengan S kat sini. Okey, ni P, ni S. Jadi P lepas dia dah lepas satu elektron, atom P tadi tu akan membentuk ion P yang bercas positif 1. Manakala atom S tadi akan membentuk ion S yang bercas negatif 1. Kenapa negatif 1? Sebab dia terima 1 elektron. Kalau terima 2 elektron, dia akan jadi negatif 2. Jadi tengok cara kita lukis dia. Kalau ion, kita letak bracket kat sini. Ni nampak ada bracket kan? Lukis kena rapat. Sebab daya tarikan tu kuat. Jadi kena lukis rapat. Tak boleh jauh kat sini ya. Tak boleh letak positif. Dia kena macam ni je. Dan rapat. Jadi penerangan dia, kalau lukis macam ni dah 2 markah. Yang ni 2 markah. Susunan elektron yang betul dan charge yang betul. Cara lukis dia, boleh lukis dot-dot semua ataupun yang ni dot, yang ni cross. Kalau yang ni dot, yang ni cross, pastikan elektron ni dot. Yang dia dapat daripada P tadi kan, daripada natrium ni, dot kan, kena lukis dot. Kalau lukis dot dan dot, tak apa, senanglah, lagi mudah lukis cross ataupun dot. Tak fahamlah maksud cikgu tu. Okey, jadi tadi 2 markah. Jadi untuk dapat markah yang selebihnya adalah melalui penerangan. Okey, jadi untuk penerangan, so mula-mula terang dulu tentang atom P. Okey. Jadi atom P mempunyai susunan elektron 281. Okey, 1 markah.
Atom P. Penting kena sebut atom P. Bila ada perkataan elektron dalam penerangan, kena sebut perkataan atom. Okey, jadi atom P melepaskan satu elektron untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil iaitu 28. Seterusnya atom P membentuk ion P+. Plus ni kat atas. Okey. Seterusnya lepas terang atom P, terang atom S pula. Satu-satu baru mudah. Jadi atom S mempunyai susunan elektron 287. Markah kat sini. Ni semua markah ni, poin-poin ni. Atom S menerima satu elektron untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Ringkasan dia kita tahu dah kan? SEOS SEOS. SEOS. Okey. Seterusnya atom S membentuk ion S-. Okey, minus ni kat atas. Okey. Jadi kat sini dah dapat 6 ataupun 5 markah ni. Tengok bergantung pada skema lah. Lepas tu kita buat kesimpulan. Yang poin ni kena ada. Ion P plus dan S minus ditarik oleh daya tarikan elektrostatik yang kuat. Daya tarikan elektrostatik yang kuat. Jadi, so dapatlah sini 6 markah. 6 ataupun 7 markah. Mudah je, guna je template yang cikgu dah bagi ni untuk huraikan pembentukan sebatian ion yang lain. Contohnya ditukar kat sini, atom P ditukar kepada atom Q. Jadi kita sebutlah atom Q. Contohnya atom Q tu mempunyai susunan elektron 282. Jadi kita tukarlah kat sini. Mudah je, ikut je template yang cikgu dah bagi ni untuk jawab soalan yang seterusnya nanti. Okey, itu saja. Sekian saja penerangan cikgu untuk ikatan ion pada kali ini. Okey.